Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Nama tak nampak tapi gambarnya. Ya, Saudara Anwar Jubin. Apa khabar saudara? Saudara Syah Ibrahim. Saudara Zamari LC. Waalaikumsalam. Tidak ketinggalan juga Saudara Ravi Jai Singh. How are you, Ravi? Saudara Mimi. Apa khabar, Mi? Roslila. Waalaikumsalam. Nik Abdul Bakar. Apa khabar? Saudara Nafas Terakhir. Panas. Tak panas pun. Hujan sekarang ni. Saudara Nafas Terakhir. Saudara Syarul Azam. Selamat malam. Dia kata baru Kelantan. Saudara Rashid Mustafa. Saudara Kamal Azari. Saudara Nizam Ejam. Nak minta live dengan saya bersama, tak mampu. Saya dah cakap berkali-kali. Datang rumah saya, kita buat live sekali, saudara. Jangan risau. Ya, Saudara Raja, Kamal Baizan, apa khabar aku? Sihat di Sungai Petani? Hujan ke tidak? Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, Yusuf Awang, Kuih Seruh dari Kuantan, Pahang. Apa khabar Pak Chu? Semoga sihat. Pak Chu dari mana tadi ya Pak Chu? Pak Chu... lebih baik tidurlah, dia kata. Dia makan dari bangun berhutang, kata Pak Chu. Pak Chu ni kecewa betul lah dia. Clement Sipong dari Sarawak. Apa khabar Clement? Suasana di Sarawak macam mana? Rock Della. Begitu juga di Katong. Apa khabar? Mat Syukri, Zainal, Ali Samin, Dapur Oji. Saya lupa nanti nak santun teman kita dekat Instagram. Nanti dia kecewa, dia marah pula saya nanti. Saudara Abdul Rahman, Abdullah Yang Maya. Saudara Syamsul Anwar, apa khabar saudara? Saudara Wahab, Saudara Abdul Wahub. Raja Kamal, Raja Baizan, Alhamdulillah. Hujan tadi di Sungai Petani. Di Sungai Petani hujan ya. Wanlah, Fakri Sani, Muhammad Salim, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Apa khabar orang Kelantan? Saya bila muncul saudara ini Muhammad Azmi, lain tak ada like, share dan subscribe. Itu dia selalu kata, kena pesan selalu pada pelayar-pelayar saya ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Memang pun saudara, kalau saya tengok like, share dan banyak timbul itu, memberikan saya semangat untuk saya terus memberi pencerahan pada saudara. Saudara Syarul Azam, Saudara Abdul Hamid, Awang Yusof, Saudara Kamu Zaman. Ini di teman-teman kita di Instagram. Puan Raziah Jaafar, Man JB, apa khabar Man? Nur Rashid, Muttalib Maknun. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saya selalunya mengambil masa dalam 2 atau 3 minit untuk menyantuni teman-teman. Bagi yang sempat saya santuni. Yang tak sempat, saya mohon maaf saudara. Bukan niat saya untuk melupakan anda. Anda sentiasa di hati saya. Namun, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita hari ini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh sahabat kita, Saudara Rio daripada Universiti Melaya. Terima kasih, Saudara Rio. Hari ini, saudara, hari Rabu 25 Mei, yang juga merupakan 23 hari Syawal. Dah 23 hari, saudara. Dan hari yang ke-798 COVID-19 melanda negara kita. Puan Norzila, Hazrul Aidi, Syaran Ibni. Menurut Saudara Rio, nampaknya semalam ada peningkatan. Daripada 1,544, dia meningkat kepada 1,918. Menjadikan jumlah terkumpul 4,494,782 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan sejumlah 4,434,195 orang. Terima kasih pada kaki tangan di Kementerian Kesihatan yang tidak henti-henti menabur bakti untuk merawat warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Namun begitu saudara, semalam dilaporkan ada 2 kematian. Memang tak seronok saya nak melaporkan, tapi terpaksa laporkan juga supaya memberi peringatan kepada kita agar berhati-hati dan sentiasa berjaga waspadalah saudara. Pastikan kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. Kerana jumlah kematian
yang direkodkan sudah pun 35,647. Daripada laporan saudara Rio, terdapat peningkatan di 11 negeri. Saudara, 3 negeri tidak berubah, iaitu di Kelantan 13 orang jangkitannya, di Terengganu juga 13 dan Labuan kekal 1 orang. Ini 3 negeri tak berubah. Di 2 negeri lain menurun, iaitu di Johor dan Putrajaya. Sementara Selangor masih lagi naik balik daripada 828 kepada 831. Jadi warga Selangor harus berhati-hati kerana saya melihat dari segi jumlahnya dengan jangkitan 1918 untuk bulan Mei ini ia telah pun menjangkit ke angka 41,807 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hati saudara dan lakukan penjarakan sosial. Di samping itu, jagalah kebersihan. Ingat saudara, kita jaga kita jaga keluarga kita. InsyaAllah. Usai saya memberi pencerahan begitu, jangan lupa perniagaan mesti dijalankan. Cari rezeki saudara, rezeki yang halal itu melalui perniagaan. Kita masuk segmen e-commerce sedikit. Kalau sesara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar sibuklah ya dengan setangi bakurnya. Untuk saudara bila kita bakar setangi itu, maka semerbak aromanya untuk rumah dan bilik kita. Di samping itu, ada juga parfum. Kalau tanya parfum, memanglah saya mengusulkan untuk anda memakai parfum Amir Al-Khut. Bukan kerana nama Amir saudara. Tapi saya memang memakainya sedap. Bila saya pakai, rasa segar badan kita. Aromanya, aroma Timur Tengah. Untuk rendang tok dan balu berdal, tunggu dulu. Tapi gula O ada. Itu untuk mereka yang nak jaga kesihatan, bolehlah memesan gula O daripada Al-Azhar. Di samping itu, saudara, kalau tak dapat Al-Azhar, hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Walaupun harga daging meningkat, namun dendeng manis Siti Farehah tetap pada harga lama. Tak apalah. Dia nak buat berniaga, nak beri dengan harga yang lama, silakanlah. Katanya untung sikit-sikit pun tak apalah. Saudara. Begitu juga dengan saudara Syauqi, harga buah naik. Buah-buahan yang diimport dari luar negara itu naik. Kiwi, anggur dan ceri dan sebagainya. Namun, beliau masih lagi memasarkan pada harga yang di bawah harga yang dijual di pasar ataupun di pasar raya. Hubungi Syauqi, ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Di talian 012-357-5703. Dan jangan lupa, Popiah Sira Lady Maria, harga kekal, harga lama, memang mengasyikkan bila makan, pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203 untuk mendapatkan Popiah Sira Lady Maria. Asalnya memanglah pedas, rangup dan manis. Saudara jangan lupa, teman kita, tokoh jamu Kemaman. Itu saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 019-917-0449. Saudara Zul memasarkan antaranya lah madu kelulut. Atau nama disebut saintifiknya adalah Trigona SPP. Ia dijamin berkualiti dan asli. Terdapat dalam pelbagai saiz. Ya saudara, baik untuk rawatan mata, mencegah katarak, antioksida dan anti radang dan menurunkan kadar gula dalam badan, rawatan kencing manis serta menghalang pembentukan sel kanser. Itu madu kelulut. Madu kelulut ini bukannya dipelihara, madu kelulut yang diambil daripada hutan. Saudara. Begitu juga madu Arab Habatus Saudah yang membantu menambahkan tenaga dan stamina, menguatkan antibodi dan imunasi. Ia melegakan sakit pinggang, lutut, sengal tulang, sendi dan kebas-kebas. Membantu masalah pernafasan sesuai untuk ibu bersalin, merawat kencing manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Untuk mendapatkan madu Arab Habatus Saudah ataupun madu kelulut, sila hubungi saudara Zul, tokoh jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Saudara, usai e-commerce tak lama mana pun. Terima kasih kerana saudara mengizinkan saya untuk mewawarkan produk kawan-kawan kita. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini juga adalah sebagai bagi saya elok kita dengar, elok kita beri perhatian kerana ini dapat dijadikan sebagai jaluran kehidupan kita, sebagai panduan. Saudara,
Kerana salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya adalah nikmat kasih sayang, saudara. Nikmat itu diberikan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat. Nikmat kasih sayang ini. Nikmat itu juga turut diberikan tanpa mengira pangkat, darjat, kedudukan, kaya atau miskin. Semuanya berhak untuk mendapat kasih sayang Allah. Kerana Allah mengurniakan sifat rahimnya kepada hamba-hambanya agar mereka semakin dekat dan patuh pada ajaran Islam yang ditetapkan. Tapi apakah setelah diberikan kasih sayang, kita semakin dekat atau semakin jauh daripadanya? Ini persoalannya, saudara. Kita dengan Tuhan ni, dengan Allah SWT, sepatutnya kita lebih dekat. Kita dapat anugerah, kita dapat nikmat, kita harus lebih dekat. Kalau kita ditimpa kemalangan, kita ditimpa oleh bencana, kita juga harus semakin dekat dengan Allah. Ya, sebagai contoh, saudara, seorang memberi kasih sayang kepada orang susah, fakir miskin atau golongan kurang upaya dengan cara menghormati dan memberikan pertolongan supaya mereka itu dapat menjalani hidup dengan sempurna. Itu antara cara-cara kita menzahirkan kasih sayang kepada sesama hamba. Jadi mereka yang memiliki kasih sayang dengan orang yang tidak memilikinya dapat dibezakan berpandukan kepada keikhlasan. Itu sama ada mereka setuju atau bersedia atau tidak sedia untuk membantu sama insan, saudara. Demi kasih sayang sama umat, Islam menggalakkan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Bagaimanapun, Islam mewajibkan setiap Muslim berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan berusaha, bukan hanya menadah tangan. Ingat, saudara, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saudara, itulah tentang naluri kehidupan kita. Kita santun sedikit tentang mutiara kata. Jadi, dalam mutiara kata ni, orang yang bersabar tidak akan pernah rugi. Ingat, saudara, orang yang bersabar tidak akan pernah rugi. Ketahuilah bahawa kesakitan yang dialami pasti akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah terlintas oleh fikiran kita. Oleh itu, bersabarlah. Sabar itu sebahagian daripada iman, saudara. Ingat, saudara, saya harus memesan, memberi pesanan dan peringatan kepada teman-teman supaya sentiasa bersabar. Terima kasih pada Cikgu Hibir Hassan yang menghantar kiriman kata-kata mutiara tadi, saudara. Dan seperti biasa, saudara, saya harus mengingatkan pimpinan negara supaya berbelanja. Jangan berbelanja tanpa had. Kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis, ya, saudara. Ini memang penting untuk kita sama-sama memikirkan. Untuk kita berjimat cermat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang. Tajuk bicara kita malam ini, mampukah kita mendepani cabaran? Ini persoalan, saudara. Mampukah kita mendepati cabaran? Kerana cabaran sudah berada di ambang pintu kita. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Ini Pak Nazil, dia hari-hari hantar pada kita pantun untuk perkongsian bersama kita. Di samping itu boleh menegur dan juga memberi peringatan. Hayatilah pantun Pak Nazil, orang yang bagi saya kaya dengan pelbagai bahasa. Kata Pak Nazil, rasa selesa mendengar berita, bendang kawan, padinya menjadi. Orang biasa miskin harta, ramai hartawan miskin budi. Inilah naluri kehidupan kita, saudara. Orang miskin ni memanglah sekadar kita miskin harta. Tapi kita kaya dengan budi bahasa. Berbeza dengan hartawan yang ramai. Mereka miskin budi. Kata Pak Nazir lagi, beli sekati tulang rusuk. Ikan bawal pula ditanya. Kalau hati sudah busuk, tidak terkawal tutur katanya. Jadi orang yang kalau hatinya dah hitam, tutur katanya juga tak terkawal. Hayatilah dan ingatlah. Ini peringatan daripada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Semoga saudara berbahagia, sihat walafiat. Sebab Pak Nazil ni dia tinggal di Perlis. Nun jauh di sana. Kita nak melawatnya pun kadang-kadang sukar, saudara. Baik, saudara. Usai pantun, kita masuk segmen gedung ilmu sedikit. Ini adalah untuk pengetahuan dan juga sebagai peringatan untuk kita memilih pemimpin. Kalau kita nak cari pemimpin, saudara, orang tua dulu dah berpesan. Kerana pemimpin itu mestilah seseorang yang sentiasa menjaga, berpegang pada syarat. Saudara. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang sentiasa terpandang.
Jadi terpandang maksudnya mereka ni sentiasa dimuliakan oleh orang. Kerana menjadi pemimpin ia terpandang, hatinya jujur, muka belakang. Depan, muka tu di muka depan atau di belakang, hatinya jujur saudara. Fikiran jernih, dadanya lapang. Janji diturut, sumpah dipegang. Menjalankan tugas, tahan berhutang. Dia ni kalau bila dapat pemimpin yang begini, pemimpin yang terpandang ni sanggup berhutang, bergolok bergadai lah kita katakan. Saudara, membela yang benar, tahan berkubang. Dijadikan pemimpin, hidup kita akan senang. Dijadikan tua, dimuliakan orang. Jika dijadikan tiang, dipercayai orang. Dijadikan induk, pasti ditaati orang. Dijadikan tudung, disayangi orang. Memimpin negeri, berkahnya panjang. Memimpin umat, tuah berkembang. Itulah kalau kita berjaya mencari, memilih di kalangan antah dalam padi, pemimpin yang terpandang. Usahakanlah untuk mencari pemimpin yang terpandang. Kita sambung lagi malam besok untuk melihat culipan apa pula dalam yang tertulis dalam buku tersebut. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar yang sudi menghantar buku tersebut untuk perkongsian kita bersama. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus memberi peringatan. Ini tadi saya berjumpa dengan 2-3 orang peguam, dia kata perlu saya memberi peringatan. Dia kata kalau pelayan marah pun tak apalah. Biarlah mereka marah asalkan you dalam keadaan yang tenteram dan sentiasa terpelihara daripada sebarang tindakan. Jadi saya harus mengingatkan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, sama ada YouTube ataupun Facebook dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Begitu juga atas setiap komen yang anda lakukan. Saudara, terima kasih saudara SL Service Absorber. Yang penting, share. Itulah harapan saya, saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar untuk memberi informasi dan juga memberi sedikit kritikan. Matlamat kita adalah warga kita sentiasa berinformasi. Dan waktu saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paksinya. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, nak tulis hantar komen dan sebagainya, silakan. Tapi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang ada adabnya. Kita warga bangsa cinta damai menyantuni setiap persoalan dengan penuh harmonis, saudara. Baik, saudara. Walaupun gelombang haba itu masih berterusan, tetapi daripada pagi tadi sampai ke petang, hari hujan. Ini di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Kabarnya ada berlaku banjir. Tapi saya heran juga bagaimana Dewan Bandaraya menafikan. Inilah masalahnya. Jangan kita berada dalam denial syndrome. Rakyat tak marah pada Dewan Bandaraya. Kalau dah berlaku banjir, banjirlah air naik. Bukan tinggi mana pun. Tapi mengakibatkan laluan kenderaan tersekat-sekat. Jadi jangan tiba-tiba nafikan tiada kawasan banjir. Tak bolehlah begitu. Sebab laporan ada. Itu keadaannya. Jadi hujan daripada pagi sampai ke petang tadi. Alhamdulillah bagaimanapun, sekitar jam 5 petang, hujan pun berhenti. Bila hujan berhenti, maka gelombang bahang ni datang balik. Sebab itu saya katakan, saudara berhati-hati. Pastikan kita sentiasa minum air masak. Pastikan dalam badan kita ni banyak air, supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang bukan-bukan. Saudara? Baik. Itu apa yang berlaku hari ini. Dan saya terkejut juga. Sebab tadi sewaktu saya menghadiri sidang meja bulat dengan Majlis Perunding Melayu, saya duduk dengan satu orang mantan duta. Saya tak sebut nama lah. Kalau sebut nama nanti orang marah kat saya. Saya pun tak mau meletakkan beliau dalam masalah. Bila saya bertanya dengan beliau, kenapa boleh ada seorang bekas diplomat negara yang berpangkat Datuk telah pun ditahan kerana disyaki menanam dan memiliki ladang pokok ganja. Katanya ada 100 batang pokok terlarang itu ditanam. Jadi difahamkan suspek pernah berkhidmat di Kedutaan Malaysia di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Saya khawatir kalau Timur Tengah mungkin di Iran gamaknya. Dia tengok rakyat sana berdengung aja, dia pun nak cari rakyat berdengung. Bagaimanapun, kes ini dianggap rampasan pokok ganja terbesar dalam sejarah narkotik negara kerana kebanyakan rampasan sebelum ini hanya membabitkan pokok ganja yang ditanam dalam pasu. Saya melihat daripada Harian Metro, laporan Harian Metro memetik sumber berkata anggota polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik telah pun menyerbu di kediaman suspek di Janda Baik di Pahang.
sekitar jam 6 petang kemarin. Polis difahamkan telah menahan lelaki warga emas terbabit sebelum menemui beberapa batas tanah yang dipercayai digunakan untuk menanam pokok ganja. Itu heran tu macam mana diplomat pun boleh terjebak dalam keadaan begini. Bagaimanapun saudara, kita biarlah pihak polis melakukan siasatan dan saya yakin sehari dua nanti adalah kenyataan yang dibuat oleh Bukit Aman. Kita tak boleh nak bagi komen itu dan ini sebab ini masalah besar. 100 pokok ganja ni saudara. Sebab kalau dikata dia bertugas di Timur Tengah, mungkin sebab saya katakan tadi, kalau pergi ke Tehran, tu ada satu lorong. Waktu malamnya rakyat situ lorong tu mendengung aja. Itu keadaannya. Dan saya juga menerima kiriman. Ini memang kiriman yang marah sebenarnya. Tentang, saya nampak masih lagi belum usai. Masih belum boleh didamaikan antara veteran askar, veteran tentera dengan Menteri Pertahanan. Kerana menurut saudara Major Rosli, tadi pun saya sempat juga bertemu dengan beliau. Beliau menzahirkan bahawa dia kata dia tak pernah takut. Saya tidak akan memohon berjumpa Menhan sebab Menteri Pertahanan kata kalau boleh nak berjumpa. Dia kata saya tak nak jumpa saya seorang-seorang. Betul pun. Kalau berjumpa seorang ataupun 3-4 orang nanti timbul fitnah macam-macam. Jadi dia kata kalau mau jemputlah kami beramai-ramai. Dan kami akan bertemu dalam auditorium untuk kami menzahirkan masalah yang kami hadapi. Bagaimanapun kalau tiada jemputan untuk mengadakan forum, pertemuan, perbincangan antara Kementerian Pertahanan dan veteran tentera yang terkesan oleh merudumnya ekonomi hari ini, maka mereka akan tetap juga akan mengadakan himpunan raksasa pada 6 Jun, 6 bulan depan, 6 hari bulan. Ini Mei, Jun, 6 hari bulan Jun di Dataran Merdeka. Walaupun menghadapi banyak masalah, dia kata, kami tetap akan terus menghadapi suasananya. Saya berharap agar Kementerian Pertahanan segeralah menangani masalah ini. Mereka menzahirkan unjuk rasa itu bukan kerana marah, benci ataupun kerana didesak oleh pertubuhan politik. Mereka menzahirkan masalah mereka. Memang benar, saudara. Saya menerima banyak kiriman berhubung dengan kehidupan tentera kita. Dan saya melihat ada dalam perbicaraan, ada teman menghantar pada saya, sewaktu di Parlimen, tak silap saya 5 tahun dulu. 5 tahun dulu, seorang ahli Parlimen pernah membangkitkan di Parlimen. Kerana katanya menurut akta ini tentera, bagi setiap anggota tentera yang pencen, mereka sepatutnya dikurniakan sama ada rumah untuk tempat tinggal ataupun sebidang tanah. Ini ada dibangkitkan, tapi tak tahu sampai sekarang tak ada cerita. Dan saya melihat warga tentera kita, veteran tentera yang begitu berjasa kepada bangsa, pada negara, tanah air kita ini, mereka kadang-kadang dilupakan. Ini yang tak sepatutnya berlaku. Kita warga bangsa yang sentiasa mengenang jasa orang, budi baik orang. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita harus berbahasa. Kena berbalas budi orang. Tapi kalau kita lihat, ramai bekas-bekas veteran ni, veteran tentera, ada yang kerja, yang duduk di kolong, di bawah jambatan, saudara. Tak sepatutnya mereka berada dalam keadaan sebegitu. Dan saya tengok ada satu kiriman tu, dia akhirnya pangkatnya bekas juruterbang. Berpangkat kapten. Yang pernah melakukan penerbangan, yang kecemasan, saudara. Tapi saya melihat tu rupanya dia dilibatkan dalam masalah disiplin yang akhirnya dipecat daripada jawatan itu. Bila dia dipecat, rupanya askar ni kalau dibawa masuk dalam court martial ataupun dalam mahkamah tentera, bila dia disingkirkan daripada jawatan itu, maka namanya disingkirkan terus. Tidak ada lagi dalam daftar sebagai bekas tentera. Ini juga perlu dikaji semula, saudara. Saya rasalah. Soal disiplin lah. Soal siapa yang salah pun ada kalanya kita bolehlah beri pengampunan. Kalau mereka sudah bertaubat. Kita juga ada pengampunan. Mereka jatuhkan hukum macam-macam. Saudara, jatuh hukuman orang yang merompak, menyamun, memiliki senjata api dan sebagainya. Ada mendapat pengampunan daripada ke bawah duli yang Mulia yang Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Takkanlah anggota tentera ini yang berjasa hanya kerana melanggar disiplin. Memang kita tidak mahu bersekongkol orang yang tak suka ataupun yang melanggar disiplin. Tapi bagi saya,
kena dipikirkan. Cara lain, orang yang berjasa ini bagaimana kita nak kenang jasa mereka. Okeylah, singkirlah dia. Tapi janganlah diaibkan sampai hari ini. Dia bekas juruterbang, saudara. Tak boleh nak kerja. Nak minta kerja dekat emas, tak boleh. Nak minta kerja dekat mana-mana syarikat penerbangan pun, bila dilihat balik dia punya CV, bekas disingkirkan daripada pasukan tentera, tak adalah. Gelap masa depan. Dan akhirnya sekarang ni dia kerja apa saudara? Kutip botol. Cari botol, cari tin-tin, bahan terbuang, dikumpul, lepas tu dijual. Itulah pendapatannya. Sekitar sebulan lebih kurang dalam 300 ke 400 ringgit. Saya bila dengar, bila saya terkesan. Tambahan sekarang ni katanya dia juga mengalami dialisis, iaitu sakit buah pinggang. Nak pergi ke hospital tentera pun tak boleh sebab tidak ada rekod bahawa dia sebagai anggota tentera setelah dia disingkirkan. Dan inilah juga antara sebahagian daripada masalah yang diutarakan oleh bekas-bekas tentera. Termasuk juga kehidupan anak-anak tentera yang terkorban. Anak-anak tentera yang terkorban waktu dalam pertempuran. Betul, kita ada memberi mereka sedikit jumlah sagu hati. Tapi cukupkah sekadar itu saja? Anak-anak terus membesar. Dalam keadaan kehidupan sekarang ni bertambah susah. Saya lihatlah, bayangkanlah, bagi seorang isteri kepada tentera laut diraja. Mereka mengizinkan suaminya berada di perairan berbulan, meninggalkan isteri di rumah. Tapi bila lepas pencen ataupun lepas berhenti, tidak disantuni. Tentulah mereka juga akan kecewa. Jadi sebab benda-benda beginilah, saya mengharapkan agar Jabatan Veteran Tentera ini mengkaji secara terperinci. Saya juga melihat, saudara, bukan tak melihat benda ini. Kadang-kadang kebejatan. Contohnya, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Itu hasilnya daripada gaji tentera ini yang dipotong. Dimasukkan dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Daripada hasil Lembaga Tabung Angkatan Tentera itu, wujud bank. Afim Bank. Tapi masalahnya, pemimpin pada lembaga LTAT ini terdiri daripada orang yang bukan daripada tentera. Mereka yang berkhidmat, orang biasa, yang bekerja sebagai KSU ke, TKSU ke, apa pegawai yang dihantar berkhidmat di Kementerian Pertahanan. Mereka ini mendapat labanya yang dilantik sebagai lembaga pengarah dan sebagainya. Kenapa tidak diambil warga tentera? Tentera ni berbagai peringkat lah. Kalau dia general lah. Kalau dia itu full kenal lah. Masing-masing ada. Bukan mereka tak boleh buat kerja. Berilah mereka kesempatan melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera juga ada, tak silap saya, apa nama syarikatnya tu, yang terlibat dalam sektor perkapalan, pembinaan kapal. Jadi kenapa tidak diambil mereka ini bertugas? Jangan dibiarkan. Selalu kebanyakannya bekas-bekas tentera ni sebelum mereka pencen atau bersara, mereka menjalani kursus untuk dilatih menghadapi suasana dan budaya yang berbeza. Budaya tentera lain, saudara. Mereka terikat dengan disiplin, duduk dalam kamp, rumah tak perlu nak fikir, disediakan. Tapi bila mereka akan meninggalkan pasukan, kerana mereka akan berhadapan dengan budaya masyarakat luar yang kadang-kadang cabarannya lebih teruk lagi. Jadi kebanyakan mereka ni diberi latihan. Saya dipahamkan, ramai juga mengambil kursus, iaitu kursus kimpalan, kursus nak meniaga lah untuk jadi welding dan sebagainya. Tapi berakhir dengan kursus dah ada, tapi kerana tak ada kerja, tak ada peluang, berakhir sebagai pemandu teksi. Adalah satu benda yang amat malang. Malahan, ada juga yang terpaksa dijaga. Waktu berkhidmat dalam tentera pun, terpacak dekat padang kawat, terpacak dekat bilik kawalan, merentas hutan belantara. Takkanlah mereka, lepas mereka pencen, kerja sebagai jaga. Fikir-fikirkanlah. Jadi Jabatan Veteran Tentera ni perlu memikirkan untuk mereka. Saya melihat, kalau boleh lah. Sebab mereka ramai. Bukannya sedikit. 260,000. Bekas-bekas prajurit, bekas-bekas orang yang memang berjasa pada negara. Jadi carilah jalan. Saya bukan nak marah, bukan tidak. Tapi saya rasa ada kalanya kita mesti tahu menghargai mereka. Kursus peralihan sebelum bersara. Betul, Saudara Muhammad Azmi. Jadi ada juga kadang, ini bukan hanya tentera. Begitu juga dengan pasukan polis. Berapa ramai anggota polis yang lepas bersara takkan nak jadi jaga balik. Mereka mungkin mengalami melaksanakan kursus peralihan. Tapi selepas kursus, habis. Ini masalahnya. Kadang-kadang bila mereka berkhidmat dalam pasukan, kadang-kadang mereka terfikir, ini dah tahun depan nak pencen dah.
Apa nak jadi pada diri saya ni? Wang tak apa nak ada. Ini akhirnya membuat galakan kepada tindakan kegiatan yang tidak baik. Saya harap supaya kita mencari satu jaminan kepada mereka yang pernah berkhidmat dalam pasukan polis, dalam pasukan tentera, dalam pasukan bomba. Harus dipikirkan zaman persaraan mereka, janganlah mereka terus hidup dalam keadaan yang terkotang-kanting. Terbiar tak menentu. Kalau ada tanah, berilah mereka berusaha untuk tanah. Ini jangan bila mereka terus ke tanah, kita tangkap pula. Sepatutnya disediakan. Dan sekarang ni kita menghadapi masalah. Masalah kekurangan bahan makanan. Kalaulah bekas tentera ini, bekas anggota polis ini, diberi kawasan, okey, bagi 1 ekar ke 2 ekar, dan mungkin mereka bersatu. 10 orang ke 20 orang dalam kawasan yang sama, mereka dapat dalam 5 ekar ke 6 ekar ke kerajaan negeri. Dapat menyediakan kawasan itu, mereka bertani, mereka menyediakan peternakan. Ini juga menyumbang kepada penerusan penyediaan bahan makanan untuk negara kita. Saya lihat saudara, dalam media sosial bagaimana kerajaan Indonesia sekarang ini sedang membangunkan 130,000 hektar tanah di Kalimantan untuk persiapan pertanian. Ada cara modernnya. Malahan saya melihat Presiden Jokowi sendiri turun melihat bagaimana rakyatnya mengusahakan kawasan tersebut untuk mengatasi masalah kalau berlaku masalah kekurangan makanan. Kita sekarang ni dunia sedang mengalami masalah bekalan makanan. Sepatutnya kita mengusahakan bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis, bekas-bekas anggota bomba dan orang awam pun, anak-anak muda kita yang keluar daripada universiti, yang ada pengetahuan dan banyak-banyak lagi, boleh kita didik mereka untuk memajukan sektor pertanian ini secara berskala besar. Pimpinan negara harus memikirkan mana caranya untuk membantu mereka. Bukan nak minta tadah tangan, minta duit, tidak. Bantu. Yang perlu benih ayam ke, benih itik ke, benih kambing ke, benih lembu ke, silakan. Ataupun benih tanam-tanaman, benih padi. Macam saya katakan, 2 hari lepas saya pergi ke Sekincan, masih banyak lagi kawasan yang terbiar. Berapa banyak? Adakah dikaji berapa jumlahnya tanah terbiar di negara kita ini yang tidak diusahakan lagi? Mungkin dulu diusahakan oleh petani, tapi petani tersebut mungkin dah telah meninggal dunia. Mereka ada anak 2-3 orang, tapi anak-anak sudah pun berhijrah ke kota raya. Tinggallah kawasan sawah padi itu kekeringan. Tak ada orang nak kerjakannya. Jadi ini juga harus dibuat kajian. Supaya kita tidak terjebak dalam masalah untuk mendapatkan bekalan makanan. Ini perlu dikaji. Bukan sekadar cakap. Pumpang dan semua. Ini. Sebab itu saya melihat hari ini ada pertubuhan kebangsaan Melayu Keluang. Pimpinan Tuan Haji Ramli Abdul Rahman. Dia mengatakan kiriman lagi. Sebab dia kata bahawa beliau Keluang ni di Johor Utara, beliau menzahirkan persoalan. Banyak persoalannya tentang bagaimana kita nak harus menangani persoalan makanan. Sebab di Keluang sekarang ni memang kekurangan tepung pun dah tak ada, beras sebagai kurang, harga minyak naik mencanak, harga sardin naik mencanak. Dan ini tentulah rakyat lebih terkesan. Di Keluang pun banyak juga ladang-ladang kelapa sawit. Tapi kenapa minyak untuk dari hasil kelapa sawit ni berkurangan dan harganya mencanak? Kemudian beliau mempersoalkan juga. Macam mana saya berbual dengan bekas diplomat tadi. Dia kata kenapa pula macam pelantikan Datuk Seri Tajudin. Dia bukan mempersoalkan tentang kewibawaannya untuk megang jawatan itu. Tetapi sesuai ke tak sesuai? Saya bertanya dengan bekas diplomat tadi. Beliau adalah bekas duta. Dia kata lazimnya kalau kita hantar nama kepada mana-mana kerajaan, kalau mereka tidak memberi jawapan dalam tempoh 3 bulan, artinya kerajaan tak bersetuju. Maka seharusnya kita menghantar nama lain. Macamlah kalau kita nak lantik exco, nak lantik menteri, nak lantik menteri besar, kita hantar nama pada agung atau hantar nama pada sultan. Kalau tuanku tak setuju, kita bagi nama lain. Tapi begitu juga kerana duta sebut, dia kata 6 bulan. Nama disebut, dah dihantar. Itu akhirnya kita masih lagi. Bila kita hantar juga nama itu, suka tak suka, negara sebut akan menerima jugalah. Macam seolah paksa lah. Itu keadaannya. Malahan,
ini pertubuhan Melayu Keluang, mereka pun gusar dengan situasi tersebut kerana melihat daripada perwatakan masa silam. Bagi saya rasa Kementerian Luar bertanggungjawab untuk melatih Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin ini supaya memahami bahasa diplomat, budaya diplomat. Tadi saya lama bersembang tadi dengan duta tadi, dia kata kenalah ada kursus, kurang-kurangnya 5-6 bulan tu dia kata. Apa you boleh buat, apa you tak boleh buat, cara kita nak bercakap dengan orang, cara kita nak menangan. Sebab sebagai duta, untuk dalam tempoh setahun tu dia kata sekurang-kurangnya 26 ataupun 30 jamuan yang perlu kita hadiri sebagai duta. Katalah di Indonesia nanti, Datuk Seri Tajuddin akan menghadiri sekurang-kurangnya antara 25 ke 30 majlis-majlis rasmi di kedutaan yang kepelbagaian. Sekurang-kurangnya 30 dalam setahun itu. Jadi bahasa nak digunakan, tingkah laku, mesti diajar agar nama kita tidak tercemar. Itu peringatan. Jadi dalam keadaan begitu, Melayu Keluang juga mempersoalkan kenapa pula adanya menteri yang seolah-olah mau menghalalkan penanaman daun ketum dan ganja. Macam mana saya kata tadi? Ada ditangkap pula mantan diplomat. Jadi Melayu Keluang risau. Kerana kalau ini diizinkan, jadi ini direlakskan ataupun dipermudahkan, kita khawatir kita akan mempunyai anak-anak muda yang sentiasa khayal. Itu yang Melayu Keluang mengharapkan. Dalam waktu yang sama, sebagai pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli Karim menginginkan jawapan. Apakah Yang Berhormat Perdana Menteri masih berpegang pada janjinya semasa persidangan Agung UMNO 3 bulan lalu? Kerana waktu itu beliau berucap dengan penuh semangat bahawa beliau akan mengikut apa yang diputuskan oleh UMNO dalam menentukan tarikh pilihan raya. Masih lagikah beliau berpegang pada janji itu ataupun sudah pun dengan ceritanya macam-macam? Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang ni berada di Tokyo, berada di Jepun. Janganlah sampai rakyat merasakan bahawa lain bercakap, lain jadinya. Kalau pemimpin itu janganlah terdiri dia pemimpin yang munafik. Kalau kita berjanji, kita kena tepati. Kita bercakap, kita tak boleh berbohong. Itu keadaannya, ya, saudara. Jadi, Pertubuhan Melayu Keluang mengharapkan agar pimpinan negara benar-benar berada dalam jaluran yang diredai oleh Allah SWT demi untuk keselamatan dan kebahagiaan ummah, saudara. Dalam pada itu tadi, saudara, ini panjang ni saya nak mengulas ni tentang petang tadi. Bermula daripada jam 2.30 petang sampailah dekat pukul 6. Saya menghadiri persidangan meja bulat. Persidangan meja bulat yang dianjurkan oleh Majlis Perunding Melayu Malaysia. Ramai tokoh-tokoh yang hadir. Antaranya Yang Berhormat Menteri Tengku Razili Hamzah, itu pakar dalam bidang ekonomi. Tun Hanim Omar, mantan Ketua Polis Negara. Tan Sri Musa Hassan, mantan Ketua Polis Negara. Dan tidak kurang daripada 20 ke 30 profesor-profesor. Yang mereka begitu bersimpati dan prihatin terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita menghadapi sekarang ni, sebab itu tadi saya bercakap, jangan sampai orang Melayu ni terkenal dengan peribahasanya sudah terantuk baru nak tergadah. Ini bukan soal dah terantuk baru tergadah. Kita ni dah terlentang, saudara. Warga bangsa Melayu hari ini sudah terlentang. Sebagai contoh, saya katakan, kita tidak menguasai langsung tentang sektor ekonomi. Bila saya lihat ada gambar kater-kater yang mengusahakan perusahaan ternakan ayam contohnya, yang bersama-sama dengan Menteri Pertanian, semua bukan warga bangsa Melayu. Kemana perginya orang Melayu? Katanya ini bumi kita. Kita adalah warisan merdeka. Merdeka apa benda kalau orang lain yang menentukan untung nasib kita? Apakah kita masih merdeka? Andainya nak cari ayam pun tak dapat. Sebab mereka yang menguasai. Mereka menentukan harga pasaran dan sebagainya. Kenapa tidak digembeling? Jadi sebagai persiapan, kita mewarisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang bangsa kita dulu. Apakah ini yang mereka mahu? Seandainya mereka masih hidup balik, tentulah mereka akan meratap, menangis melihat
untung nasib bangsanya hari ini yang bagaikan pengemis. Untuk mendapatkan bekalan ayam pun tak menentu. Orang lain yang menentukan. Harga ayam sekian banyak. Kalau tak banyak, tak ada. Bila menteri kata nak mesti pakai harga shilling. Tak mau, tak ada ayam di pasaran. Benda ni. Apakah ini namanya kita warga merdeka? Merdekakah kita dalam keadaan begini? Saya bagi contoh, Panadol tu dikilangnya di sini. Tadi saya pergi lagi ke petrol pump. Minta Panadol. Dia kata yang ada itu sikit. Itu Panadol yang biasa punya. Lain tak ada. Berapa lama? Sudah 2 minggu tak ada. Kalau ubat-ubatan pun dah tak ada, tu saya kata, apakah kita tidak berhak untuk rasa pening kepala? Itu yang sekecil-kecilnya, saudara. Bagaimana dengan tepung? Kita ada kilang tepung depan kampung saya. Di Lumut. Di pinggiran Sungai Dinding. Besar kilang tepung. Melayan Flour Mill. Apa dah jadi? Kalau kita pasaran untuk kegunaan dalam negara kita sendiri pun, tepung dah tak ada. Ini masalah sebenar-benarnya, saudara. Jadi dalam persidangan meja bulat tadi, saya mengutarakan persoalan ini. Dan harus pemimpin mencari upaya. Yang saya tak suka dengar, bercakap politik. Lain tak ada penyatuan. Nak satu apa benda lagi dah. Adalah satu profesor mengatakan bahawa bangsa Melayu kita ni wujud sampai 9 buah parti politik. Saya kata memang itu nalurinya. Mereka bila kalah, mereka tidak menjadi presiden parti, tubuh parti lain. Matlamatnya, aku nak jadi pemimpin, aku nak jadi pemimpin besar. Aku mesti jadi presiden parti. Tubuh parti kecil pun begitu juga. Tadi saya jumpa dengan Datuk Mukris. Dulu waktu beliau dalam UMNO, saya antara orang yang menyokong beliau. Masa dia nak bertanding jawatan Ketua Pemuda. Saya mengharapkan Mukris waktu itu dapat jadi Ketua Pemuda. Tapi tumbang di tangan Khairi Jamaluddin. Tak apa lagi. Bila ada bertanding naik Presiden UMNO, masa itu jadi Menteri Besar Kedah. Saya juga antara yang menyokong beliau. Kalah juga pada Datuk Syamuddin, H2O. Cuma saya kata dia, Datuk Mukris, you ni tak betul ni. Dia kata, kami berempah pulas menyokong you. Tapi sampai masanya kamu tinggalkan kami. Kamu tubuh parti lain. Ini pun saya marah tadi. Tapi legalah sebab dapat meluahkan perasaan saya yang terbuku di dada. Bila nak bertanding, cari penyokong-penyokong. Bila dah tak dapat jawatan, tubuh parti baru. Ini tak betul. Dan masih lagi bercakap soal mesti penyatuan. Saya kata tak payah fikir dah soal penyatuan ni. Kerana daripada zaman awal manusia, zaman Nabi Allah Adam lagi, antara Habil dan Khabil nak berebutkan satu wanita untuk jadikan isteri pun berbunuh-bunuh. Nak tunjuk je juara, nak menyantuni. Tak payahlah. Kita teruskanlah. Teruskan perjuangan ini. Bila kita dah menang, bila ada kuasa, santuni. Cuma masalahnya bila kamu punya kuasa, kamu lupa pada rakyat. Hari ini saya suka tak suka, kita kena terima hakikat. Kita sudah berada di ambang yang cukup bermasalah. Tadi saya bercakap, tadi dalam meja bulat ni ramailah. Lebih kurang 100 orang. Profesornya, Tunnya, Tan Srinya, datuk-datuknya, bersepah tadi. Saya katakan, bila kita bercakap sekarang ni, apakah anda balik ke rumah dah ada siasat? Apakah bekalan beras anda ada di rumah? Cukup ke untuk 2-3 bulan mendatang? Apakah ada beras? Apakah ada tepung? Apakah ada gula? Bagaimana dengan minyak masak? Macam mana bekalan-bekalan yang lain? Kalau tidak dikaji, dilihat, kita berada dalam masalah yang besar. Kerana semua itu dikuasai oleh orang lain. Apakah ini namanya merdeka? Apakah ini namanya warisan yang mahu mempertahankan ini bumi kita? Kalau segala-galanya dilakukan oleh orang mereka. Dan saya marah juga. Kerana bila kita bercakap soal bekalan makanan dan sebagainya, saya nak tanya, berapa banyak pasar-pasar borong itu yang dimiliki oleh warga bangsa Melayu? Yang menjadi masalah saya tengok, mereka dapat lesen. Bukan kata bandaraya tak bagi lesen. Hampir 60% pemilik gerai-gerai ataupun tempat berniaga di pasar borong ke pasar-pasar itu namanya nama orang Melayu. Tapi digadaikan hanya kerana untuk mencari keuntungan awal. Ini masalah. Sepatutnya saya menyeru. Sembang besar sangat Datuk Seri Saidan Kasim sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, sila turunkan kuasa kepada penguasa, ambil tindakan. Kalaulah ada tempat-tempat berniaga itu namanya Melayu, tapi yang berniaganya orang lain, ambil balik. Rampas.
Jangan duk fikirkan, oh tak boleh, ini kroni, ini orang politik. Dia politik, tak politik sebab ini peniaga ini untuk rakyat. Kalau mereka sudah tidak lagi menjaga tempat-tempat itu, mereka tidak berniaga, bagilah ke orang lain. Ini tidak. Ia dikuasai oleh Mak Bangla. Ini dikuasai oleh orang daripada Myanmar. Dan orang Myanmar ni pula bijak. Orang Bangla ni bijak. Mereka berkahwin dengan gadis-gadis Melayu. Gunakan nama isterinya untuk mendapat tempat itu yang disewa daripada orang Melayu kita sendiri. Apa nak jadi negara kita ni? Sebab selepas perkahwinan akan lahir anak-anak ni daripada hasil perkahwinan itu. Apakah masa akan datang negara kita ini dipimpin oleh keturunan pendatang yang kita tak tahu asal usulnya? Ini masalah besar saudara sebenarnya. Ini perlu buat kajian. Ada, bukan tak ada. Mereka yang datang dengan tak adanya permit dan sebagainya, akhirnya jadi kaya raya. Saya dapat culipan, bukan tak ada. Dia siap dengan nama yang ada. Pendapatan dapat 30,000 sebulan. Dia meniaga. Macam mana pula orang pendatang boleh meniaga? Dan ada pula lagi mengumpul kekuatannya, ada kongsi gelak dan sebagainya. Ini apa benda ni? Kenapa diizinkan? Kalau di Pasar Borong, majlis daerah ataupun Dewan Bandaraya. Ini bukan hanya di Kuala Lumpur. Ini di sekitar di seluruh negara. Pegawai-pegawai penguasa jangan duk pergi rentap orang Melayu yang meniaga tepi jalan. Warga bangsa kita ni dalam keadaan susah sekarang ni buka gerai. Itulah yang dikejar, itulah yang dirampas. Pergilah rampas dekat Pasar Borong. Ini masalahnya saudara. Tapi kerana ada lesen. Petak ini namanya Kamalame. Tapi yang meniaga bukan Kamalame. Gelap, putih, mata sepit. Ini masalahnya. Kenapa? Kerana adanya laba tertentu. Saya haraplah pegawai-pegawai, khususnya menteri, kena buat dasar. Turunkan kuasa pada pegawai-pegawai kuasa. Jangan duk pergi kejar yang ada dekat simpang-simpang tepi jalan. Mak Limah, Mak Ngah, Mak Cik Salma buat meniaga nasi lemak. Oh, ini mengganggu jalan. Kerana ini bahu jalan tak boleh meniaga. Maka stall mereka dirampas. Perniagaannya pun dirampas. Kalau jual air, air dicurahkan. Menangis makcik itu. Inikah jasa kita balas pada mereka? Besar kemungkinan makcik-makcik, adik-adik kita yang meniaga dekat jalan-jalan itu juga keturunan hasil daripada pejuang bangsa kita. Apakah ini caranya kita melayan warisan pejuang bangsa kita? Ini yang dikatakan dagang lalu, nasi ditanakkan. Kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Sedang kita alami sekarang. Pergi bertandang ke Pasar Borong. Pergi ke Pasar Selayang. Pergi ke Pasar Borong di Kelang. Takkanlah saya tidak yakin bahawa semua pasar itu dikuasai oleh bukan Melayu. Saya tidak yakin. Tentulah ada dia punya kota-kotanya. Bila buat pasar, kotanya yang jual kenzi apa semua sebelah sana. Petak sayur ni berapa banyak? Di 1, 2, 3, 4. Kalau tak ada meniaga, rampas. Kenapa tak berani buat? Apakah kerana dia orang politik? Kalau dia orang politik, dia punya hal lah. Yang takut apa hal? Laksanakan. Kalau dia orang politik, kemana ertinya dia bermain politik yang mengkhianati bangsa sendiri. Bila orang Melayu nak minta, tak dilayan. Oh, dah cukup, dah penuh. Saya nak meniaga dekat Pasar Borong. Minta maaf, dah penuh. Penuh apa bendanya? Pergilah. Siasat. Saya pergi pun saya kecewa. Tengok berapa banyak gerai-gerai buah sepanjang-panjang di Pasar Borong tu. Daripada gerai 1, gerai 2 sampai ke gerai ke-20. 20 petak yang dibuat oleh kerajaan. Yang didokong oleh warga bangsa Melayu. Tetapi seorang Melayu pun tak ada jual buah. Semua dikuasai oleh orang luar. Jual daging. Okeylah. Sebab kalau daging ni kalau bukan orang Melayu jual ni orang tak nak beli. Jual ayam. Okeylah. Tapi berapa ramai? Siapa pula di belakangnya? Jual ikan, Allah, ini memang menyakitkan hati. Saudara, ini saya cakap terus terang. Bagaimana dengan sayur-sayuran? Orang Bangla, orang daripada Myanmar, dan malahan mereka kadang-kadang membuat perkumpulan. Dah tunjuk something pula lagi. Di bumi kita sendiri. Tok nenek kita tu tak pernah takut lah. Dengan sebarang ugutan, sebarang cabaran. Kita berani menentang British Military Army. Kita berani menentang Jepun. Kita berani menentang komunis. Takkan kena sergah dengan peniaga-peniaga Pasar Borong. Kita kecut. Ini baral sebaral-baralnya. Saya tak bersetuju kalau penguasa tak berani mengambil tindakan kepada mereka yang mengkhianati.
Dan kalaulah tempat itu terbukti, gerai A48. Tengok nama Kamal Amir. Yang meniaga bukan Kamal Amir. Rampas. Rampas. Saya akan menyokong sepenuhnya. Oh, takut nanti dia orang ada gangster. Hei, kalau gangster kamu takut, tok nenek kita dulu berjuang dengan komunis. Apa nak takut? Negara ada undang-undang. Ini masalahnya yang saya lihat. Asyik sikit, Alibaba. Sebab nak untung cepat. Kemudian merintih, merayu kerajaan tok sokong. Saya tidak yakin begitu, saudara. Dan kita sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, orang Melayu bukan lagi dah tenggantuk baru tergadah. Tidak, saudara. Kita dah terlentang, brother. Orang Melayu hari ni sudah terlentang. Dah terterap ni. Kedai-kedai dekat kampung-kampung tak mendapat cukup bekalan. Dulu kita ada Pernas Eda yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Razili Hamzah. Apa dah jadi? Lingkup. Kenapa? Dasar pengswastaan. Kita ada juga Syamlin Eda. Apa jadi? Lingkup. Dasar pengswastaan. Kita ada juga dulu sekejap. Ini Al-Arkam. Bukan tak ada. Saya menyokong. Tapi ke mana pergi? Hilang. Kenapa? Oh, ini ajaran sesat. Kenapa disatukan antara ajaran Al-Arkam dengan perniagaan? Ini mesti kena jelas, saudara. Jadi pimpinan harus melihat. Biar kita berbahas. Biar kita berbalah sama kita. Hanya untuk kepentingan warga bangsa kita. Saya sekarang ni, saya amat ngeri. Kalau bila memikirkan sukarnya kita untuk kita dapat bekalan. Tanyalah dengan Makcik Kiah. Tanyalah dengan Makcik Limah yang meniaga nasi lemak. Tak dapatlah, dek. Kakak dulu pergi ke pasar, cari rata. Cari apa? Cari ayam. Tak ada bekalan. Apa jadi ni? Ini masalah, saudara. Jadi kadang begini timbul masalah isu tanah. Kalau kita ada tanah beribu ekar, beratus ribu hektar yang masih ada, tak cukup di Semenanjung, kita ada di Sabah, Sarawak. Saudara-saudara kita di Sabah, Sarawak sentiasa menunggu kedatangan kita untuk sama-sama menyertai projek Bumi Hijau. Apa salahnya? Beri bantuan. Buka ladang-ladang ternakan. Di Sarawak begitu banyak tanahnya. Di Sabah begitu banyak tanahnya. Ini salahnya, Saudara Muhammad Azmi. Kroni is king. Ini masalah. Masalahnya bila mereka melihat kroni. Saudara Muhammad Amin, semua kuti. Saya sekarang ni kita tak mau salahkan siapalah. Tadi saya bersetuju. Daripada 100 lebih pemimpin-pemimpin Melayu yang hebat. Yang berlatar belakangkan sebagai profesor. Yang berlatar belakangkan mantan ketua polis negara. Mereka sekarang ni baru bersama-sama. Kita mahu melakukan jihad. Ini yang katakan jihad dalam memerangi. Bukan kita berjihad nak berbunuh dengan orang. Tidak. Jihad memerangi apa yang ada dalam diri kita. Kita mesti berani untuk menegur diri kita sendiri. Menegur bangsa kita sendiri. Anda tak betul, kena cakap. Jangan dibiarkan berterusan, akhirnya bangsa kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Ini tidak. Dalam politik kita berbalah, tuduh orang tu, tuduh orang ini. Kita saling menuduh, lepas tu nak bagi padan muka. Biar dia lingkup. Apakah itu jaluran budaya bangsa Melayu? Apakah itu caranya kita mengenang pemimpin? Sebab itu saya sebenarnya memang saya marah. Kalau nak ikut marah, saya nak marah dengan Dr. Mahathir. Tapi saya kata, saya pesan pada anak-anak. Dia kata, sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. You berhentilah, buatlah kehidupan you. Bukan nak kata tak senang lah, senang lenang lah sekarang. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin. Tak payah lagi lah nak fikir soal nak cari kuasa lagi. Sudah tu sudah. Because kerana kamu dalam keadaan yang senang lenang. Buat apa lagi nak diharu birukan? Biarkanlah sekarang ni saya nampak antara Parti UMNO dengan Parti Keadilan. Biar mereka bertempur. Tak apa, tak ada masalah. Biar orang Melayu mengukur. Yang lain-lain tak payah nak sibuk lah. Sebab nak harapkan lebay-lebay yang ada pun bertambah huru-hara saya tengok. Kelang kabut, saya bukan nak marah sangat-sangat pada mereka. Tapi dah huru-hara lah apa terjadi di Kelantan. Apa terjadi di Terengganu. Nampak saja bercakap soal ni nak pergi ke syurga lah apa semua. Ini bukan masanya, saudara. Kita kena menghadapi realiti kehidupan. Realiti kita menghadapi hari ini, orang Melayu sudah terlentang. Bekalan ikan sukar, bekalan sayur tak ada, bekalan ayam hilang, bekalan beras nanti mungkin hanyut, tepung tak tahu ke mana. Dan kita nak makan. Rakyat nak hidup. Tiap-tiap kehidupan perlu makanan. Kalau tiada makanan, nak hidup macam mana? Kalau Panadol pun boleh hilang dari pasaran, apatah lagi ubat-ubat yang lain. Saya cakap terus terang lah dalam keadaan begini,
Saya melihat tadi betul, saya bersetuju bahawa kita mengharapkan agar warga bangsa kita ada kesedaran. Tapi kesedaran tak mana? Saya tak mau blame lah orang politik ni. Orang politik semua kita tahu mereka lain tak ada nak cari kuasa. Kita lebih seronok memaki hamun sama kita. Dan kita alpa apa yang perlu kita lakukan. Saudara Jamal Harun, kerajaan lembik. Ini saya katakan bukan lembik. Kerajaan yang tak menentu. Sebab tidak ada yang dominan. Tidak ada mempunyai kelebihan suara. Masing-masing saling paut memaut, gantung bergantung. Akhirnya kesukaran yang kita hadapi. Saudara, tadi saya cakap lagi soal bahasa. Tapi malangnya pada pertemuan tadi tu saya geram juga. Ada pula bercakap soal perjuangan bahasa Melayu, tapi dia cakap bahasa Inggeris. Ini pun satu masalah juga. Macam saya katakan 3-4 malam dululah, macam di Negeri Johor. Kita dah ada akta bahasa. Akta bahasa, siapa melanggar akta bahasa, bolehlah dibawa ke muka pengadilan. Boleh saman. Tapi masalahnya siapa nak saman? Kerana dia orang bahasa tidak mempunyai penguat kuasa bahasa. Mungkin kerajaan tidak menyediakan pegawai-pegawai, penguat kuasa yang memantau. Akhirnya bahasa kita ni dipinggir-pinggirkan. Apakah tidak malu kita? Orang Jepun dia bercakap, dia bangga dengan bahasa dia. Orang Perancis, kalau saudara pergilah saudara ke Paris, pergi kat kedai dia bercakap orang putih. Dia tak layan. Begitu mereka menjaga kemuliaan bahasa mereka. Kita di sini bercakap sikit, adalah 5-6 patah bahasa Melayu, dah cakap orang putih. Tadi pun ada juga, saya singgung ni. Tarafnya bertaraf profesor. Kononnya pejuang bangsa. Benar, bercakap banyak cakap orang putih. Saya tahu, bukan saya tak faham. Bukan kita tak berilmu. Tapi kenapa kita mendewakan bahasa orang? Kalau kita sanggup mendewakan bahasa orang, kita juga sanggup mendewakan orang lain. Bila kita mendewakan orang lain, artinya kita menghina bangsa kita sendiri. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Saya bercakap soal ini sekarang ni kerana keadaan sudah mendadak. Keadaan keperluan kita perlu melakukan jihad. Saya bersetuju dengan Majlis Perunding Melayu tadi, mahu melakukan jihad. Yang Amat Perdana Menteri pun telah pun menyuarakan perkataan, kita mesti jihad. Kita melakukan jihad memerangi kater-kater yang melakukan onar. Jadi dalam jihad ini, pertama-tama sekali, mesti berasaskan kita kena sayang dan cinta pada bangsa kita. Kalau kita sama-sama kita berbalah, kita sama-sama kita duk maki hamun, kita tak peduli. Kita suka tengok bangsa kita terterap. Bila masanya kita nak berjihadnya? Bila kita melakukan jihad, kita sanggup berperang dengan kater-kater ni. Kalau perlu, buat keputusan. Untuk 2 minggu, 3 minggu, kita boykot. Kita nak tengok. Kaya sangat kamu. Kita boykot. Buat tak ambil, buat tak tahu saja. Ini tidak. Kerana dalam keadaan keterpaksaan. Kenapa ini berlaku? Sebab warga bangsa kita tak ada yang menguasai ekonomi. Malahan saya dah cakap terus terang, saudara. Tadi pun saya bicarakan juga. Saya amat bersimpati dengan angkasa. Angkasa lah mengumpul sebegitu ramai usahawan-usahawan Melayu di bawah koperasi angkasa. Untuk dapat lesen bank digital pun dinafikan oleh Menteri Melayu. Ini betul-betul baral punya orang. Gubernur Bank Negara Melayu. Tapi yang diberi lesen 5 orang. 5 lesen itu, 3 daripada luar negeri, 2 daripada YTL. Apa benda ni? Oh, kerana kita dah buat kajian, syarikat ini mempunyai dana yang kukuh, mempunyai kewangan yang cukup, maka bolehlah diberi lesen. Lesen untuk menjalankan bank digital. Angkasa ada bank rakyat, brother. Angkasa mempunyai bank rakyat. Bukan tak ada duit. 7 juta. Tanpa memikirkan soal kepartian. Bukan semuanya orang UMNO. Bukan semuanya orang keadilan. Bukan semuanya orang PAS. Tapi mereka bersatu di bawah koperasi. Sepatutnya mereka inilah perlu diperjuangkan. Saudara Samsul Anwar, hak tui. Memang pun. Sepatutnya muka mereka dia ludah sajalah. Saya marah apabila angkasa dinafikan untuk mendapat lesen bank digital. Merdeka apa bendakah negaraku ini? Angkasa mewakili 7 juta usahawan Bumi Putra. Ini masalah, saudara. Kita bercakaplah bahawa kita nak membantu rakyat, membantu Bumi Putra. Nak bantu apa benda kalau perangai macam itu? Apakah masyuk?
Saya haraplah dalam keadaan begini, SPRM kena sensitif, kena lihat. Kalau ada elemen-elemen perlu disiasat. Kita dah bosan lah. Tambah-tambah bila dengar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang menyiasat Kementerian Kesihatan kerana kononnya adanya berlaku kegiatan sumbang dalam pembelian peralatan dan juga ubat-ubatan sepanjang musim PKP tadi. Siasat tangkap. Rakyat tetap berdiri teguh di belakang anda. Saya adalah antara orangnya yang akan ke depan untuk menyokong anda. Kerana mereka ni bagi saya adalah pengkhianat. They are the treason. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Sebab itu saya katakan, mereka yang berniaga, yang dapat tapak gerai di pasar-pasar borong dan memberi kepada orang lain untuk berniaga, mereka ini juga adalah pengkhianat. Saya minta dirampas saja, bagi pada orang Melayu yang mau. Ini tidak, bila nak bagi tu kira berapa? Berapa boleh bayar? Aduh, ini keadaannya saudara. Ini belum lagi cerita tentang bot-bot nelayan. Macam mana lagi nelayan nak diberi subsidi tentang minyaknya. Kemudian kita mengeluh, harga ikan naik. Nak mengeluh apa bendanya kalau bot-bot besar itu tidak dikuasai oleh orang Melayu. Nelayan kita cuma menangkap ikan di pesisiran pantai. Dapatlah ikan trading, dapat ikan duri, dapatlah ikan yang bukan ada kelasnya. Nak dapat ikan kembung susah, kena pergi di tengah lautan. Nak harapkan nelayan kita di Kelantan, Terengganu sajalah yang pengusahanya orang Melayu. Di pantai barat tak ada. Bukan tak ada, ada. Tapi mereka menyeleweng. Berkongsi pula dengan bangsa lain. Ini juga perlu disiasat. Kalau mereka melakukan Alibaba, kita singkirkan, rampas. Cukup-cukup dah orang Melayu ni. Kita toleransi dengan Ali dan Baba. Ali dan Baba ni tidak menguntungkan bangsa. Mereka juga menjerumuskan bangsa kita ke lembah yang cukup hina. Saya nak bagi tahu bahawa hari ini kita berhadapan dengan krisis makanan. Maka sudah sampai masanya pimpinan bertindak tegas. Saya menuntut, amat bawa pada menteri. Kalau perlu ditukar, tukarlah menteri yang patut dibuat tukar tu. Tak perlu mereka. Ataupun yang bawa pada menteri lah ambil alih sendiri. Ini tidak. Perdana Menteri terpaksa buat mesyuarat kabinet. Perdana Menteri terpaksa buat pengumuman. Itu dan ini. Perdana Menteri terpaksa menyatakan kita perlu melaksanakan jihad menentang kartel-kartel orang tengah ini. Tak perlu Perdana Menteri pun, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. What have you done? Itu yang saya marah sebenarnya saudara. Saya bukan benci dengan mereka. Tidak. Saya mengharapkan ada perubahan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.